Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Real Madrid failkan report terhadap pengadil. Pendahulu La Liga, Real Madrid memfailkan laporan terhadap pengadil perlawanan Juan Martinez Munuera yang dikatakan secara sukarela membiarkan kecaman dan berbau perkauman terhadap pemain mereka iaitu Vinicius Junior. Kejadian tersebut dikatakan berlaku ketika mereka menang 4-2 ke atas pasukan Osasuna di mana Vini sendiri meledak 2 gol dalam perlawanan tersebut. Kejadian seumpama itu bukanlah pertama kali berlaku terhadap pemain seperti Vinicius Junior, tetapi kali ini mereka menganggap ianya sudah melampaui batas. Pengadil perlawanan sepatutnya menetralkan keadaan kerana kecaman yang diterima oleh pemain sayap mereka itu terlalu jelas, tetapi tindakan sebaliknya yang berlaku daripada pengadil tersebut. Real Madrid telah melaporkan insiden tersebut kepada Federation Bola Sepak Spanyol untuk melakukan siasatan terhadap pengadil perlawanan yang terlibat. Dalam perlawanan tersebut, Vinicius Junior dilaikan kad kuning kerana tindakan protesnya terhadap pengadil perlawanan di mana kad kuning tersebut merupakan kad kuning kelima yang menyebabkan dia digantung satu perlawanan. Saya bukan budak jahat, kata Joao Felix. Pemain sayap pasukan Atletico Madrid dipinjamkan ke pasukan Barcelona. Joao Felix berdepan dengan kecaman teruk daripada penyokong pasukan Atletico selepas dia menjadikan satu gol ketika Barcelona menang 3-0 ke atas pasukan Atletico pada hujung minggu lalu. Pemain antarabangsa Portugal itu menyertai pasukan Barca secara pinjaman pada akhir musim lepas selepas dia tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah pengurus iaitu Diego Simon. Undang-undang La Liga juga membenarkan pemain pinjaman bermain untuk menentang pasukan asal mereka dan itu yang dilakukan oleh pasukan Barcelona semasa dalam perlawanan tersebut. Lebih menambah kemarahan lagi apabila Joao Felix yang menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam perlawanan tersebut. Felix juga dianggap sebagai budak jahat oleh sebahagian besar peminat mereka dan gelaran itu sudah pasti tidak digemari oleh pemain tersebut. Felix berpendapat yang mereka semua tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di sebalik tabir dan apa yang ingin dia tegaskan adalah dia bukanlah seorang budak jahat seperti mana yang mereka nampak. Hubungannya dengan rakan pasukan adalah baik seperti mana yang anda lihat. Tempoh pinjaman Felix akan tamat pada hujung musim ini dengan tiada option terbaik oleh pasukan Barca dan dia akan menyertai kembali Atletico dalam siri jelajah pramusim pada musim depan. Darwin Núñez terpaksa lupakan aksi bersama dengan pasukan Uruguay. Uruguay bersetuju dengan tidak menyertakan sekali nama Darwin Núñez dalam skuad mereka selepas pemain itu mengalami kecederaan hamstring ketika Liverpool tewas 4-3 kepada pasukan Manchester United dalam aksi suku akhir Piala FA pada hari Ahad yang lalu. Dia bermain dalam keseluruhan permainan sehingga ke masa tambahan dan melakukan satu kesilapan yang menyebabkan Marco Rashford berjaya menjadikan gol penyamaan. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh pengurus pasukan Liverpool iaitu Jurgen Klopp. Selepas perlawanan tersebut dan bukan dia seorang saja mengalami masalah yang sama, Luis Diaz, Cody Gakpo juga mengalami masalah kecederaan sebab saja perlawanan tamat. Liga Perdana Inggeris akan berehat selama 2 minggu untuk memberikan ruang kepada aksi antarabangsa dan Liverpool akan bermain semula pada 31 Mac nanti untuk menentang pasukan Brighton. Setakat ini, Núñez telah pun menjadikan 17 gol dan 14 selesai dalam 42 perlawanan di semua kejohanan yang Liverpool sertai. Gabriel Magalhaes tidak akan bersama dengan pasukan Brazil. Pemain pertahanan pasukan Arsenal, Gabriel Magalhaes, diberitakan terpaksa pulang semula ke Emirates selepas pemain itu dikatakan telah mengeluh yang dia mengalami masalah kecederaan. Pemain itu telah dinamakan ke dalam skuad antarabangsa pasukan Brazil dalam seri perlawanan persahabatan mereka di mana mereka akan menentang pasukan England pada 24 Mac nanti. Perkara ini disahkan sendiri oleh ketua jurulatih pasukan Brazil iaitu Dorival Junior yang bercakap sendiri dengan pemain tersebut dan mengambil keputusan untuk tidak menamakan beliau dalam skuad Brazil pada ketika ini. Dia akan digantikan oleh pemain pasukan Juventus iaitu Bremer. Situasi ini sudah pasti tidak digemari oleh sebahagian besar peminat The Gunners kerana peranan penting yang dimainkan pemain itu setakat ini. Dia juga merupakan antara tunjang pasukan dan kehilangannya juga sudah pasti akan merencatkan misi mereka untuk menjolong trofi Liga Perdana Inggeris. Arsenal akan bertemu dengan pasukan Manchester City sebaik saja international break nanti dan mereka sudah pasti tidak mahu tercicir mata semasa menentang juara bertahan itu. Kylian Mbappe mahu main di Sukan Olimpik. Penyerang antarabangsa pasukan Perancis, Kylian Mbappe, telah menyatakan hasratnya di mana dia mahu mewakili negaranya untuk bermain di Sukan Olimpik akan berlangsung pada bulan Julai nanti. Perkara ini juga sedang hangat diperkatakan oleh pengurus pasukan bawah 21 Perancis, iaitu Thierry Henry, yang mahu membawa Kylian Mbappe bersama untuk beraksi di Sukan Olimpik nanti. Henry juga berkata dengan keputusan Mbappe yang tidak mahu menyambung lagi kontrak bersama dengan pasukan Paris Saint-Germain pada musim panas nanti, dan dia juga pada ketika itu masih lagi belum bergelar pemain pasukan Real Madrid. Peluang untuknya membawa Mbappe bersama ke Olimpik adalah cerah. Bola sepak di Sukan Olimpik bukanlah satu kejohanan yang diiktiraf dalam kalender FIFA dan pihak pengurus kelab berhak untuk tidak melepaskan pemain mereka untuk pergi mewakili negara masing-masing. Henry bagaimanapun tetap akan mengadakan perbincangan dahulu dengan pasukan Paris Saint-Germain sebelum mengambil keputusan untuk membawa bersama Mbappe ke dalam skuadnya sebagai tanda hormat dan ianya bukanlah satu yang sangat mudah untuk dilakukan.
Dua penyokong Manchester United telah ditahan. Dua penyokong pasukan Manchester United dilaporkan telah ditahan akibat daripada perbuatan mereka semasa perlawanan suku akhir yang melibatkan United dan juga Liverpool di Old Trafford pada hujung minggu lalu. Perkara ini telah pun disahkan sendiri oleh Greater Manchester Police dan mereka juga sedang mengesan beberapa individu lagi yang menyanyikan lagu mengenai peristiwa Hillsborough yang berlaku pada tahun 1989 yang lalu. Pihak polis juga mengatakan yang penahanan dua orang ini telah menjadikan jumlah keseluruhan 8 orang telah ditahan akibat daripada perbuatan tersebut, termasuklah 3 penyokong Liverpool sendiri. Mereka memandang perkara ini sangat serius kerana keganasan yang berlaku dalam bola sepak adalah perkara yang sepatutnya dielakkan. Beberapa kejadian seperti membaling mercun dan juga suar turut disiasat dengan penahanan beberapa individu daripada kedua belah pihak telah pun dibuat. Mereka juga berharap setiap individu yang ditangkap akan diberikan hukuman istighfar dengan apa yang mereka lakukan dan akan dijadikan pengajaran oleh penyokong-penyokong yang lain. Nottingham Forest sah kena potong 4 mata. Nottingham Forest kini sah akan ditolak sebanyak 4 mata selepas mereka didapati bersalah melanggar undang-undang termaktub dalam PSR ataupun Premier League Profitability and Sustainability Rules. Kedudukan Forest dalam Liga juga sudah berubah di mana mereka kini berada di tangga ke-17 iaitu dalam zon penyingkiran dan Luton Town naik berada di tangga ke-16. Penolakan mata itu adalah kurang 2 mata daripada apa yang dikenakan kepada pasukan Everton sebelum ini. Premier League juga mengesahkan yang badan bebas yang dilantik untuk mengendalikan kes tersebut telah mendapati Forest bersalah melanggar undang-undang tersebut. Mereka bagaimanapun masih mempunyai peluang untuk melakukan rayuan dan berharap penolakan mata ini dapat dikurangkan lagi. Ada lagi pasukan itu kena sampai 115 pertuduhan, tapi relax saja. Xavi jelaskan mengapa dia dilainkan kad merah. Pengurus pasukan Barcelona, Xavi Hernandez, menjelaskan punca utama dia dilainkan kad merah adalah kerana perbuatannya, bukanlah daripada apa yang disebutkan. Ini merupakan kali ketiga dia terpaksa menyaksikan perlawanan di luar padang dalam musim ini. Xavi menerima 2 kad kuning pantas dalam perlawanan di mana mereka mengalahkan pasukan Atletico 3-0 pada hujung minggu lalu. Selepas melakukan aksi yang tidak digemari oleh pengadil perlawanan, ini merupakan kemenangan ke-10 mereka secara berturut-turut dalam semua kejohanan sejak pengumuman peletakan jawatan oleh Xavi. Pengadil perlawanan juga memberitahu kepadanya kad yang dilainkan kepadanya adalah kerana perbuatannya, bukan daripada perkataan yang keluar daripada mulutnya. Xavi hanya akan digatur satu perlawanan di mana dia akan terlepas perlawanan menentang pasukan Las Palmas, tetapi tidak perlawanan suku air UCL menentang pasukan Paris Saint-Germain nanti. Kita ke jendela perpindahan pemain. David Moyes tetap mahukan Harry Maguire. Pengurus pasukan West Ham United, David Moyes, menetapkan pendiriannya yang dia masih mahukan Harry Maguire untuk bermain dalam skuadnya. Dia memerlukan seorang lagi centre back yang sudah terbukti mampu beraksi di EPL berbanding mereka yang belum lagi mempunyai pengalaman untuk beraksi dalam liga yang paling kompetitif ini. Arsenal sertai saingan dapatkan Donyell Malen. Arsenal dilaporkan telah menyertai Manchester United dan juga pasukan Liverpool dalam usaha mereka untuk mendapatkan penyerang pasukan Dortmund. Donyell Malen akan dilepaskan sekiranya ada penawaran memenuhi permintaan mereka. Newcastle tidak akan bawa masuk pemain baru pada musim panas nanti. Newcastle dipercayai tidak akan membawa masuk mana-mana pemain baru menjelang musim panas nanti dan terpaksa melepaskan seorang pemain bintang mereka bagi mengelakkan mereka daripada dihukum kerana melanggar undang-undang PSR yang telah pun ditetapkan oleh Premier League. Brighton intai peluang dapatkan pemain pasukan Arsenal. Brighton kini sedang mengintai peluang untuk mendapatkan pemain pasukan Arsenal iaitu Reiss Nelson yang berkemungkinan akan dijual kerana mahu menampung bajet untuk membawa masuk Victor Osimhen daripada pasukan Napoli. Arsenal tambah plan B. Arsenal kini sedang melihat perkembangan penyerang pasukan Leipzig iaitu Benjamin Sesko yang berpotensi akan dijadikan sasaran terbaru mereka jika rancangan mereka untuk dapatkan Victor Osimhen gagal. Leny Yoro mahu sertai pasukan Real Madrid. Pemain pertahanan pasukan Lille, Leny Yoro, mengeluarkan kenyataan yang dia mahu menyertai pasukan Real Madrid pada musim panas nanti. Real Madrid juga yakin akan mendapatkannya nanti, yang juga sedang diminati oleh pasukan Chelsea. Pemain itu juga dikatakan bernilai sehingga 30 hingga 40 juta euro. Manchester City cari pengganti Kevin De Bruyne. Manchester City kini sedang giat mencari pengganti kepada pemain tengah mereka, iaitu Kevin De Bruyne, yang sudah semakin menginjak usia. Mereka melihat Xavi Simons daripada pasukan Paris Saint-Germain sebagai pemain layak untuk menggantikan tempat Kirby di sana. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.